Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Tun dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Hari ini kita ingin meneruskan pembelajaran kita dalam tajuk Asas Reka Bentuk Pengaturcaraan. Murid-murid bolehlah rujuk pada buku teks muka surat 43 dan 44. Okey, standard pembelajaran kita untuk hari ini ialah 6.3.2 iaitu membezakan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma dengan kaedah pseudocode dan juga carta alir. Baik, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengingati pembelajaran lepas iaitu berkaitan dengan struktur kawalan dalam pengaturcaraan. Okay, struktur kawalan dalam pengaturcaraan terbahagi kepada 3 iaitu struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan dan struktur kawalan jujukan. Bagi struktur kawalan pilihan pula terbahagi pula kepada 3 iaitu pilihan tunggal, dui pilihan dan juga pelbagai pilihan. Baik, ini struktur kawalan pilihan dalam algoritma. Okey. Perwakilan algoritma ni terbagi kepada 2 iaitu dalam bentuk pseudocode ataupun carta alir. Okey, pseudocode dan juga carta alir. Okey, pseudocode tu merupakan bahasa pertuturan. Okey, dia ditulis menggunakan bahasa pertuturan manusia sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu dan mempunyai nombor urutan. Okey, itu untuk pseudocode. Okey, manakala carta alir, okey, dia menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan-arahan penyelesaian. Okey. Inilah pentingnya algoritma ya. Sebab kita nak bagi arahan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita perlukan set arahan. Perbezaan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan dalam algoritma ni. Cuba perhatikan apakah perbezaan di sini. Perbezaan bagi ketiga-tiga struktur kawalan. Ya, perbezaannya adalah pada langkah ketiga, iaitu proses arahan input. Okey, nombor 1, mula. Okey, semua mula. Nombor 2, baca input. Nombor 3, proses arahan input. Proses arahan input kan? Okey, perbezaan di sini. Untuk pilihan, dia menggunakan arahan jika, if, jika, maka, else if, tamat jika, else. Kemudian barulah dia paparkan output. Okey, dan tamat. Bagi struktur kawalan ulangan pula menggunakan selagi iaitu while, seteruskan do, tamat selagi and while. Okey, kemudian barulah papar output. Okey, cuba kamu perhatikan nota ringkas. Okay, untuk membezakan ketiga-tiga struktur kawalan ini. Okay, untuk struktur kawalan pilihan, okay, di mana ia memberi pilihan. Okay, dia memberi pilihan lain jika tidak memilih yang asal. Okay, dia memberi pilihan yang lain. Bagi kawalan ulangan pula, memberi peluang ulang semula sehingga tamat. Selagi tak betul tu ulang lagi, ulang sampai dah tamat. Okay. Bukannya betul dengan tak betul, tapi pengulangan. Okey, dia memberi arahan untuk sentiasa ulang. Okey. Manakala untuk struktur kawalan jujukan pula, dia tidak ada sebarang perubahan. Dan dia terus saja, terus dia flow tu. Okey, aliran tu terus ya, di mana dia tidak ada pilihan lain dan dia tidak ada pengulangan. Okey, terus saja. Okey. Jom kita lihat dengan lebih jelas lagi. Ini adalah contoh algoritma yang ditulis dalam pseudocode. Okey, untuk kawalan pilihan, cuba kamu perhatikan. Okey, nombor 1 tadi mula kan? Nombor 1 mula. Okey, semua tulis mula.
Nombor 2 iaitu baca input. Okey, kita baca input. Okey, kita baca input iaitu masak air. Input dia ialah masak air. Input yang kedua, masukkan serbuk coklat ke dalam air cawan. Okey, ini input yang kedua. Okey, input yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam cawan. Ada 3 input kat sini ya. Okey. Jadi proses dia ialah jika mahu susu, okey, maka tambahkan sedikit susu. Okey. Tamat jika. Kalau dah masuk semua ni, okey, tamat jika kacau air. Okey. Jadi kalau kita tak nak susu, dia terus ke kacau air. Okey. Kalau tak nak susu, dia akan terus ke kacau air. Kalau kita letak semua ni, kita tuang air panas kan, mula masak air, lepas tu masuk serbuk coklat, kita tuang air panas. Kalau kita cukup kat situ. Okey, kita tak mau susu. Jadi kita terus tamatlah jika kan, kita terus kacau. Okey. Tapi kalau kita nak pilihan ni, kita nak masuk susu, kemudian kalau masuk susu, kalau kita masuk susu, maka kita kena masuk sikit je. Dah habis tu, tamatlah jika proses ni. Okey, terus kacau. Kemudian tamat. Okey. Kemudian untuk struktur kawalan ulangan pula, cuba kamu perhatikan. Okey, mula. Kemudian ni minum air. Selagi rasa dahaga, minum air lagi. Barulah tamat selagi. Tamat selagi ni memang kena letak arahan. Okey, supaya sistem tu akan terus tamat. Okey. Jadi inilah contoh bagi memberi peluang ulang semula sehingga tamat. Okey. Manakala untuk struktur kawalan jujukan, cuba perhatikan dia tidak ada pilihan lain dan tidak ada pengulangan. Dia terus je mula, kemudian input dia masak air. Input yang kedua, masukkan uncang ke dalam uncang teh ke dalam cawan. Proses dia, okey, tuangkan air panas ke dalam cawan. Okey, kemudian masuk sedikit gula. Ini proses dia lah. Okey, masuk sedikit gula, kacau air. Inilah lah. Okey. Dia terus saja, dia tak ada pilihan lain. Kalau yang ni dia ada pilihan. Kalau dia dah masuk dah serbuk coklat kan. Kalau dia nak susu, tambahlah susu. Okey, yang ini tak ada. Okey, dia ada pilihan yang ini je. Okey, seterusnya. Ini dalam bentuk simbol grafik. Okey, mula. Kemudian ni ialah input dia, masak air. Ini proses dia. Okey, dia membaca input kan. Input atau output ni. Mula, okey. Input atau output. Kemudian, ini proses dia. Ini mula, minum. Okey, ini proses dia. Dia ulang. Okey, jika masih dahaga, minum air lagi. Ulang lagi. Masih dahaga, minum lagi. Ulang lagi. Masih dahaga? Tidak, baru tamat. Kalau yang ini, tuang air panas ke dalam cawan. Okey, kalau dah tuang air panas, nak susu tak? Nak. Okey, nak. Okey, dia akan di sini. Masukkan sedikit susu. Barulah dia keluar. Kemudian kacau. Okey, kalau dia kat sini, mau susu tak? Tak nak. Tak nak, kita keluar terus. Baru kacau. Okey, kemudian tamat. Tapi yang ini, dia tak ada pilihan. Masuk untang teh, kemudian masuk lagi air panas, masuk pula sedikit gula, kemudian kacau dan tamat. Okey, dia tidak ada pilihan lain. Okey. Contoh yang boleh kamu ingat, kamu bayangkanlah kalau struktur kawalan pilihan, kamu ada pilihan 2. Okey, nak ke kiri ke kanan? Okey, ada banyak pilihan. Tapi untuk ulangan, kamu ingat litar lumba ni. Dia ulanglah sampailah tamat. Barulah dia berhenti. Tapi untuk jujukan ni, kamu ingat jalan yang lurus. Jalan yang lurus, tak boleh bengkok, tak boleh
nak belok kiri ataupun kanan dah. Lurus saya sampai ke ujung. Okey. Itulah yang boleh cikgu kaitkan supaya kamu ingat perbezaan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan dalam algoritma. Okey, sekian dahulu daripada cikgu. Assalamualaikum.